surat 428 surah As-Saba. Pak 28 surah As-Saba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Alhamdulillah hadirin hadirat. Sambung ya surah As-Saba. Surah As-Saba. Kali ikut turutan surah ni, kita baca daripada surah ke apa lagi? Daripada Maryam lagi. Maryam, Taha, Anbiya, Haji, ataupun surah Nur baca. Surah Furqan, surah Syu'ara. Ada daripada Furqan lagi. Surah Makkiyah, Furqan, Syu'ara. Kemudian suratul Naml, kemudian suratul Al-Ankabut, kemudian surah Rum. Semua ni sehinggalah siapa? Surah Luqman, surah Alif Lam Mim Sajadah, semua Makkiyah belakang. Surah Ahzab Madani. Kemudian sama semula. Surah Sabah ni Makki, Fatir lepas ni Makki, Yasin Makki, Safat Makki, Sad Makki, Zumar, surah Hawamim belakang lepas tu Makki lah. Susunan ni daripada Allah SWT. Jadi Allah SWT letak
Madani, surah Ahzab. Surah Ahzab tengah-tengah, pisah di antara surah Sajadah dengan surah Sabah, surah Makkiyah. Surah Makkiyah hubungnya seperti mana kita baca dah, hubungnya surah Sajadah dengan surah Ahzab. Akhir surah Sajadah tu Allah SWT bagi tahu pada Nabi, tak mereka minta daripada kamu, orang kafir minta daripada Nabi, wa yaquluna mata hadzal fath, mereka minta bila ni keputusan daripada Allah ni, siapa betul siapa salah, sekiranya kau benar Rasul. Allah tak nak jawab, kul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru iman, katakanlah wahai Muhammad, hari fatah maka iman ketika mana suatu tidak bagi manfaat lagi pada kamu. Kemudian Allah Taala perintah pada fa'arid an, tersacar, jangan peduli pada orang kafir. Fa'arid anhum wantazir, jangan peduli pada mereka, lepas tu tunggu, kamu tunggu akhirat. Mereka pun tunggu juga akhirat. Lepas tu mari surah Ahzab, Allah Ta'ala letak surah Ahzab, surah Madaniyah. Ya ayuhan Nabi ittaqillah, wahai Nabi bertakwalah pada Allah, jangan ikut orang kafir, jangan ikut munafikin. Mana Allah Ta'ala ambil kesempatan, bukan orang kafir jangan ikut, orang munafikin pun jangan juga. Sebab tu surah Ahzab ni tentang munafikin. Sebab hakikatnya orang munafik ni sama dengan orang munafik. Orang munafikin ni sama dengan orang kafir, cuma dia menyembunyikan, dia menzahirkan Islam. Jadi orang lagu ni kita tak boleh walak pada dia, sebab dia yang akan menghalalkan satu orang itu daripada kitab Allah, daripada perintah Allah. Jadi surah Ahzab ajar pada kita kemuncak dia. Tak sebagaimana orang kafir ni tak suka perintah Allah. Tak. Mereka tidak percaya pada perintah Allah. Ada kebaikan, ada hikmah. Orang mukmin tidak, kita orang mukmin. Tak, kita percaya pada Allah, beriman dengan Allah, beriman dengan perintah Allah, ada kebaikan. Sebab tu kita beriman dengan Allah, tahu perintah Allah baik, tapi ikut orang kafir ataupun ikut munafik tak patut sepatutnya. Sebab tu daftar surah Ahzab begitu kuat sekali. Terus sama surah Sabah ni. Surah Sabah ni bawa kita suasana semula Nabi di Mekah. Dan ajib juga surah Sabah ni, dia ada keserupaan dalam surah Sabah dengan surah Isra dengan surah Anbiya. 3 surah ni berkenaan dengan apa? Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Tak, kita sama dengan qul ja'al haq wa zahaqal. Bila datang hak, maka batil akan lenyap. Batil kan. Wa yaqdhiful haqqa bil batil. Allah Taala akan hancurkan batil dengan hak. Dalam surah apa? Semua dalam surah ajib, surah Makkiyah belakang. Surah yang mana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat diseksa, Nabi disekat. Ajib. Dan datang janji, bila datang hak, batil akan musnah. Zahiriah Nabi sallallahu alaihi wasallam diburu, para sahabat ditangkap, yang golongan-golongan lemah ni diseksa. Tapi ketika surah ni yang ada kalimah ni, yang ada qul ja'al haq wa zahaqal batil, dalam surah apa? Dalam surah Isra mula-mula, kemudian surah Al-Anbiya kita baca, kemudian dalam surah ni. Jadi ajib dalam situasi Allah SWT ajar kita pada kita kepada dia. Letak mana surah ni diturunkan ketika mana Nabi dalam keadaan begitu, ayat begitu dilafazkan dalam situasi begitu. Dan maknanya soalan Allah nak bagi harapan pada kita, nak bagi harapan pada Nabi daripada para sahabat. Bila hak mari, batil akan hapus. Tak, batil tak boleh hapus. Kemuncak dia dalam surah ni. Dan Allah Taala tambah lagi. Tak. Mana bila datang hak ni, batil ni sebagaimana dulu tak boleh nak tegak, sampai bila-bila tak boleh nak kembali dah. Dia surah ni lagi hebat. Dia surah ni, dia lebih daripada apa yang dalam surah Isra mula-mula, dan apa yang dalam surah Al-Anbiya. Surah ni Allah Taala bagi tahu pada Nabi SAW, hak ni bila datang ni, hak batin dia tak boleh nak bangkit semula. Dia tidak akan kembali semula. Kalau batin tu berlawan dengan Quran. Ni ajib. Mana yang kalau kita perhati tadabbur, tak renung lagi, kita makin nampak, kita sendiri pun makin nampak tak, mana Allah SWT nak supaya kita ni sebenarnya puas hati dengan kita, dia puas hati dengan Nabi dia. Sebagaimana ketika mana surah Quran diturunkan, Allah Taala nak Nabi puas hati dengan Quran, untuk buat perubahan seluruh umat ni, untuk islah umat ni. Nabi sendiri orang mula-mula sekali dia kena puas hati dengan Quran. Dia kena puas hati, dia ni sebagai hamba Allah ikut perintah Allah dulu. Sebelum nak ajak orang pada perintah Allah, maka Nabi kena puas hati dengan perintah Allah. Sebelum nak ajak orang pada Allah SWT, Nabi kena nak ajak orang supaya jadi hamba Allah, maka Nabi kena jadi hamba Allah yang sungguh-sungguh dulu.
Jadi surah-surah Makkiyah ni banyak dia zahir kau begini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mulakan dengan alhamdulillah. Jadi sebab tu Al-Quran ditengok banyak segi. Dia ilmu belakang. Seperti mana kita baca tadi, alhamdulillah saja. 5 surah yang ada alhamdulillah. Itu dari sudut lain. Tapi sini tengok alhamdulillah. Allah Taala mula alhamdulillah, akhir pun alhamdulillah. Alhamdulillah kan kita bagi tahu makna yang sebenar. Alhamdulillah ni puji yang sebenar. Dia mengatakan bersaksi bahawa segala sesuatu milik Allah, alladzi lahu ma, yang mana apa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya milik dia. Tengok walahul hamdu fil akhirah. Begitu kan? Kita bersaksi bahawa di akhirat pun milik dia. Bagaimana dunia ni, alam ni sebelum mati ni, semua ni milik Allah SWT. Begitu di akhirat hanya milik Allah SWT. Dan oleh kerana milik dia belaka, maka dia keputusan wahwal hakim, dan dia keputusan dia hakim khabir. Keputusan dia ni hakim di akhirat, begitu juga hakim di dunia. Dan ya'lam ma, ni tentang ilmu Allah SWT. Wahwal hakimul khabir, dia ni maha bijaksana, maha hakim. Keputusan dia tu tepat. Dan khabir, sangat pengalaman. Ya'lam ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Tengok Allah Taala tahu apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar daripada bumi. Allah Taala tahu ilmu dia. Dan wa ma yanzilu minas sam, apa yang turun daripada langit dan apa yang naik ke langit, semua dari ilmu Allah semua. Ni Allah kita. Ni setiap masa, setiap keadaan yang berlaku. Dan wa huwar rahimul ghafur. Tanya Allah Taala Maha Rahim, Maha Pengampun. Wa qala alladhina kafaru, berkata tiba-tiba datang ayat. Allah yang lagu ni, yang mana milik dia belaka, sama ada di langit ataupun di bumi, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan dialah yang maha hakim. Dia tahu belaka, ilmu dia meliputi segala sesuatu. Tapi berkata orang kafir, la ta'tina sa, tak ada kiamat ni. Kok mana surah ni mukadimah dia, Allah Taala sudah jelaskan tentang Allah, tentang akhirat. Qadiyah orang Mekah ni masalah kiamat. Mereka datangkan ayat bertalu-talu menafikan tak akan ada kebangkitan, akan berlaku kebangkitan. La ta'tina sa, kiamat tak akan mari, tak ada kiamat. Qul, katakan, bala wa rabbi, bahkan demi Tuhanku, la ta'tiyannakum alimul ghaib. Tuhan alimul ini rabbi, pasti akan datang kepada kamu, pasti Tuhan aku ni alimul ghaib ni akan datang kepada kamu kiamat. Dan wala ya'zubu anhu mithqal, tidak ghaib, tidak tersembunyi daripada Allah mithqal dzarrah, walaupun kecil sara mana pun Allah Taala begitu. Kita bagi tahu kan mithqal zarrah dalam Quran. Zarrah ni apa dia? Semut kita panggil semut mayat, semut merah halus tu, bukan semut gata tu besar, dia ada semut kecil lagi, semut warna merah halus. Tu dalam Quran, dalam hadis kalau sebut zarrah tu, tak bukan zarrah kita kata tengok matahari, cahaya matahari tu, tak. Orang Arab tak panggil benda tu zarrah. Orang Arab panggil zarrah. Tak, ketika Quran diturunkan, apa dia? Semut mayat tu. Semut merah halus. Ni Allah la ya'zubu, tidak tersembunyi daripada Allah semua, walaupun seberat nyamuk semut merah, sama ada di langit ataupun di bumi. Wala asgharu min dha, ni baru ni, ataupun lebih kecil lagi daripada tu, ataupun lebih besar lagi. Semuanya fi kitabim, semua tertulis dalam kitab Allah SWT, dalam kitab khijah yang telah siap dah. Sebelum Allah Taala jadikan langit ni 50,000 tahun, semua siap belakang dah. Ni ilmu Tuhan kita. Dan Allah Taala ayat pada Nabi mula daripada kita untuk masuk dalam hati kita, puas hati dengan ilmu Allah, puas hati dengan perintah Allah. Liyajziyal ladzina amanu, dan Allah SWT buat akhirat ni ada ni, hari kebangkitan ada ni apa? Liyajziyal ladzina amanu, untuk kami balas orang mana beriman dan beramal soleh. Masa ni susah payah. Tak susah payah semua. Tengok Nabi kita daripada dilahirkan, tak susah dah. Allah Taala tarbiyah dia untuk sediakan, untuk buat pengorbanan pada umat, untuk tunjuk pada umat bagaimana jadi hamba Allah. Tengok Allah Taala tarbiyah lagu mana Nabi. Saja-saja. Tak. Hidup lahir ayah tak ada, baru nak kena mak mati, duduk baru nak rapat dengan tuk mati, duduk apa. Tengok Allah SWT tarbiyah. Tak, khususnya Nabi kita. Bila terima wahyu ajak orang kampung marah. Tak, beramak nak bunuh. Tak, lari ke Madinah, kejar apa Madinah pun nak bunuh bertahun-tahun. Nabi SAW saja-saja ke? Tak ada akhirat kehidupan lagu ni? Tidak, pasti akan ada. Liyajziyal ladzina amanu wa amilu, untuk kami balas orang yang beriman dan beramal soleh. Ulaika lahum maghfirah,
Itulah orang yang mana Allah telah beritahu bagi mereka keampunan, wa rizqun karim, rezeki yang mulia, rezeki yang mulia itu syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mana walladzina sa'u fiha, orang yang mana berusaha untuk membantah ke perintah-perintah kami, menghapus ke ayat-ayat kami, berusaha supaya agama ni tak naik, supaya agama ni terhapus, dia usaha. Allah Taala kata walladzina nas'u fi ayatina mu'ajizin, dak, sesungguhnya orang yang mana menentang ayat kami, mereka tidak akan terlepas daripada kami. Ulaika lahum azabun min rijzin alim, itulah orang yang mana bagi mereka azab min rijzin alim, daripada rijzin alim, azab siksaan yang sangat kuat, yang sangat teruk. Rijzin ni mana asyad, yang sangat teruk. Wa yaral ladzina utul ilm, dan pasti sekali orang yang mana diberi kepada mereka ilmu yang sebenar, bila mereka lihat apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, maka dia akan dapat gambar dia wal haq, ini benar. Ini Allah bagi tahu. Wa yahdi ila siratil azizil hamid, dan ilmu ni akan menunjuk satu ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang terpuji. Wa qala alladziina kafaru, ini kata kali kedua orang kafir. Wa qala alladziina kafaru, berkata orang kafir lagi, hal nadullukum ala, mohonkan aku tunjuk kepada kamu satu orang yang dakwa, yunabbiukum, dia bagi tahu pada kamu, idza muziktum kullam, bila kamu hacul lebu, muziktum kullam mumazzaq, mana hacul lebu, maksud dalam tanah hacul lebu, innakum la fi khalqin, jadi kamu akan jadi dilahirkan semula, dan jadi tubuh baru pula. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah, aku tak tahu sama ada dia reka ni guna nama Allah secara dusta ataupun gila dia ni. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirah, Allah Taala bahkan sebenarnya dia tu tidak mahu beriman dengan hari akhirat, yang mana hari akhirat ni fil azab, dia ada azab, wad dalalil ba'id, dalam kesesatan yang sangat jauh. Afalam yarau ila ma baina ay, tak perhati ke apa yang ada depan mereka, belakang mereka, minas samai, daripada langit dan bumi ni, tak perhati ke? Tengok tak warikah gitu, tak perhati kejadian ni. Tengok bumi ni gersang, dan bila turun hujan tumbuh semula. Tengok apa yang telah jadi, siang malam, matahari, bulan, bintang, seperti mana Allah Taala sebut sebelum ni kan, kudrat dia bagaimana. Inna sya, kalau kami nak, ni orang lagu ni yang menentang kami, yang cakap lagu ni, kalau kami nak nakhsifa bihimul ard, tak, kami boleh tenggelamkan dia dalam bumi ni, yang ucapan dia tu, ataupun kami boleh turunkan ke atas dia tu, tak, kisafam minas sama, azab daripada langit. Inna fi dzalika laayah, demikian itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Likulli 'abdin munib, semua tu Allah Taala bagi tahu apa yang ada depan mereka, apa yang ada belakang mereka daripada langit dan bumi ni, sebenarnya ayat dah, cukup dah. Tapi likulli 'abdin munib, kepada hamba yang nak jadi hamba kami. Tak, hamba bila perhati, berenung, guna kewarasan, pendengaran, penglihatan tu, tak, dia akan keluar, tak, mahadha batila, tak, ini bukan perkara saja-saja ni, tak, Allah Taala tidak jadikan saja-saja. Walaqad atayna, masuk kisah Nabi Daud dalam, sesungguhnya kami telah bagi pada Nabi Daud daripada kurnia kami, kurnia daripada kami yang sangat besar, yang sangat besar. Kemudian ya jibal awibi ma'ahu wat-tayr, Allah Taala perintah, wahai gunung, tak, wahai burung, Allah Taala perintah awibi ma'ah, tak, awibi ma'ah. Kemudian awibi ma'ah ni, tak, berzikirlah, tak, pada Allah Subhanahu wa taala, tak, bersama dengan Nabi Daud, tak, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tak, bersama dengan Nabi Daud. Allah Subhanahu wa taala buat gitu. Mana Nabi Daud suasana dia zikir dia ni bagi kesan, tak, pada suasana. Bahkan dalam surah ni Allah Taala nak bagi tahu pada kita ni, tak, selain daripada manusia, tak, ada semua makhluk ni taat pada Allah Subhanahu wa taala. Gunung ganai berzikir, gunung berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, burung-burung berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ha, ni hak zahir, nak ajib, nak targhib pada, nak supaya nak timbulkan pada orang mukmin khajal, malu. Ni makhluk yang tidak berakal, yang tidak diberi keistimewaan seperti mana kita, yang tidak disujud oleh malaikat, tapi mereka ni bertasbih bersama dengan Nabi Allah Daud AS. Allah Taala gambarkan pada kita. Ni nak ajar kepada kita supaya hidup dengan Allah. Orang Islam ni hidup dengan Allah. Sebab apa Allah SWT cerita lagu ni, dan Nabi pun cerita juga. Nabi kata Bukit Uhud cinta pada kami, kami cinta pada dia. Sebab orang mukmin memang Quran dia akan ajar pada kita, jadi orang lagu ni, orang menghargai benda yang ada sekeliling kita ni.
Wa alanna lahu al-hadid, dan kami telah lembutkan pada Nabi Daud al-hadid, besi. Kami telah lembutkan. Animal sabighatin, dan Nabi Daud telah guna kemahiran yang Allah Taala bagi itu dengan buat baju besi. Wa qaddir fi sir, dia boleh bentukkan sebagaimana dia nak. Wa'malu salihan, dan dia telah melakukan amalan salih. Ini bima ta'malun, dan kami apa yang kamu buat semua jelas belaka. Begitu juga anak dia Sulaiman, Nabi Sulaiman, bahawa kami telah tunduk kepada Nabi Sulaiman ini kepada rih, angin. Wuduha syahrun wa rawaha, dia boleh pergi ke satu tempat dalam perjalanan sebulan tu dalam masa sepagi. Dan perjalanan dalam masa 2 bulan tu dia boleh pergi dalam masa sehari. Perjalanan 2 bulan. Dan perjalanan pergi tu dalam masa sebulan tu dia boleh pergi pagi, dan balik betul perjalanan sebulan. Mana perjalanan tempoh 2 bulan tu dalam masa sehari dia boleh. Dia boleh bergerak. Dia boleh bergerak. Tanpa alat ni Allah Taala nak tunjuk pada kita. Ni kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nak buai dalam perasaan kita ni ada lagi lebih hebat daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Buai. Kena buai belaka dalam kepala. Paling hebat sekali apa? Kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dia paling hebat kepada dia perintah Allah sendiri. Balik perintahnya ada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak batal belakang. Yang kehebatan yang ada pada zaman kita ni sampai hari kiamat ni tak nak lawan. Lepas ni Allah dari surah ni Allah Taala bagi tahu pada orang Mekah kritik. Wahai orang Mekah, mu tu kami bagi pada kamu tu, nikmat kami bagi orang sebelum kamu tu tak sampai 1/10. Tengok sana sebut. Kamu rasa hebat wahai Mekah, kami bagi pada kamu tu tak sampai 1/10 ya. 1/10. Mana Allah Taala bagi pada kaum sebelum ni, kaum Samud tu, ataupun surah Sabat ni sendiri, apa yang Allah Taala bagi pada Sabat ni lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Wa asalna lahu ainal qitr, dan kami telah mudahkan untuk Nabi Daud ni apa? Ainal qitr, untuk apa? Mencairkan timah. Wa minal jin, begitu juga kami telah tunduk kepada Nabi Sulaiman ni al-jin, jin, man ya'malu mayna yadayhi, buat kerja depan dia. Ini semua ni dengan izin Allah, bukan kerana Nabi Sulaiman ada kuasa dah. Semua Allah Taala tunjuk bi izni rabbih, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yazigh minhum an amrina, siapa dia lari, siapa dia tidak taat pada Nabi Sulaiman, lari daripada perintah kami ni, nuzikhu adzabas sa'ir, kami akan azab dia. Allah Taala akan timpukan azab dan Allah Taala tundukkan jin-jin ni kepada Nabi Allah Sulaiman. Ya'maluna lahu ma yasha, mereka jadi pekerja Nabi Sulaiman ni apa yang Nabi Sulaiman nak. Mim maharib, daripada buat bangunan-bangunan yang besar. Maharib ni bukan mihrab saja, mana bangunan-bangunan yang besar. Mana tempat-tempat ibadat, wa tamathil, betul-betul, wajifanin kal jawab, bekah-bekahan, bekah-bekah, pinggir-pinggir makuk, puyuh, wa qudurir rasiyat, puyuh yang kukuh. Semua ni dibuat oleh jin. Jin yang buat. Dan Allah Taala bagi tu ni ajib, i'malu ala Daud syukra. Maknanya Allah Taala sebut kan, keluarga Nabi Daud ni mereka telah beramal dengan bersyukur. I'malu da syukra. Nak terjemah lagu mana? Ni Allah SWT gambar kan, syukur bukanlah keluarga Nabi Daud ni jenis bersyukur dah. Cara keluarga Nabi Daud ni bersyukur dengan apa? Dengan beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ajib. Syukur bukan lafaz syukur tu. Syukur yang sebenarnya amalan. Syukur sebenarnya di sudut bahasa kan lawan pada kufur. Kufur syukur. Lawan pada kufur syukur. Tapi syukur yang sebenar ke apa dia? Kufur ni, kufur sebenar ke apa dia? Derhaka pada perintah Allah, derhaka pada Allah. Dia bukan kufur, bukan semata i'tiqad, semata lafaz. Kufur juga kan. Tak taat pada Allah SWT. Begitu kat syukur pun begitu kan. Dia bukan semata-mata i'tiqad, semata-mata lafaz. Lafaz pun ditutup oleh Allah SWT. Apa lagi i'tiqad. Cuma Allah Taala puji keluarga Nabi Daud ni ke apa dia? Mereka ni menyatakan syukur dengan melakukan amal. Amal ke apa dia? Amal bersyukur lagu mana ni? Tengok segala nikmat yang Allah Taala bagi pada Nabi Daud, pada Nabi Sulaiman. Mereka guna. Nabi Daud ada kemahiran ke apa dia? Kemahiran buat ke apa dia? Baju besi.
Allah Ta'ala lembutkan dia, bersih kan tak? Apa dia buat? Dia buat baju perang kan? Mana dia guna tu bersyukur. Jadi kalau kita ada ilmu, kita tak guna, kita tak bersyukur. Walaupun kita kayak alhamdulillah. Tak. Kalau kita tak guna istiadat yang kita ada, sebab tu kita kena tahu, tak. Kita nak gunakan untuk agama. Untuk agama ni, Nabi nak guna untuk agama, maka buat je perang untuk agama ni. Semua agama belakang. Tak, semua kemahiran yang Allah Taala bagi pada kita, tak, kepandaian kita ni bagaimana untuk agama. Untuk mesti diguna. Dia tak pandai, tak, kita ada kemahiran, tak, kita ada pakai sebah. Tak jadi tak wali dengan sakit kita. Tak, kita pun rasa kita bersyukur pada Allah, dan kamu kita Allah SWT bagi pada kita. Tak, tentang dunia kita, kemahiran kita, bagaimana nak guna untuk agama. Guna untuk agama, untuk agama. Ini yang bersyukur yang sebenar. Sebab tu Allah kata i'malu ala Daud syukra. Dan keluarga Nabi Daud ni telah beramal dengan apa yang Allah Taala bagi untuk menyatakan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiy, sedikit saja dari kalangan hamba aku yang bersyukur. Tengok sedikit. Tak. Orang silap faham ni syukur kan tak? Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, bergesebah syukur tak? Dia tak peduli tak tentang keadaan tak masyarakat. Sebab masyarakat kita faham dia syukur dengan gitu. Alhamdulillah. Tak, dia pakai tasbih. Ya. Tasbih. Bukan begitu. Allah SWT nak supaya kita ni belajar daripada Nabi Daud, keluarga Nabi Daud. Bersyukur yang sebenarnya agama guna potensi yang ada, solahiyat yang ada pada kita ni, bagaimana guna untuk agama. Tak. Kena ada ulul albab dalam masyarakat untuk buat perubahan. Kita ingat umat ni nak bangkit dengan gini kan. Tak. Sebab tu kita di masjid kita kena ada mesyuarat masjid masing-masing. Kita ada 860 masjid di Kelantan. Kita ada 3,200 surau dari masjid. Tak. Kita boleh jadi pusat, setiap masjid surau ni jadi center, jadi pusat. Dari sini ada mesyuarat. Mesyuarat ni fikir lagu mana nak guna salahiyat yang ada, nak guna kemampuan yang orang Islam, yang kekuatan yang kita yang ada. Ada bekas cikgu, ada bekas apa dia, guru, ada bekas ni. Semua ni salahiyat yang mana boleh digunakan, bagaimana nak guna kekuatan dia. Itu mesyuarat. Tak, sepatutnya kita hidup gitu. Tak, kita nak bina kesatuan umat. Kita sebab tu kena bina jemaah. Sebab tu tak, dia nak tamkin. Allah Taala bagi tamkin. Mula dia afrad je kuat dulu. Tak, mula kita individu. Kita sekarang ni individu. Tak, kuatkan individu sendiri, keluarga kita sendiri. Tak, jaga amal sendiri. Satu peringkat lagi kita kena buat jemaah dulu. Bukan kita kena bentuk jemaah. Jemaah tak boleh bentuk kan. Jemaah kita ni orang Islam kita. Baik kita kata siapa dia jemaah kita? Orang masjid dulu. Orang masjid semua ahli jemaah kita. Ahli jemaah kita. Tak, bukan kata kita bentuk jemaah, kita daftar jemaah pula dengan rules ke apa buat satu yang tu. Bukan, maksud jemaah kita mana kuatkan jemaah setiap. Sebab tu kita kata ahli masjid dulu. Kita nak mula mana? Masjid lah. Tak? Jadi semua ahli masjid ni kita libatkan. Bagaimana nak guna solat? Apa dia kelebihan dia ada? Bagaimana nak jadikan untuk agama? Cuma kita ada skop lah. Apa dia nak buat dulu? Apa dia masalah dulu? Apa dia kita nak selesai dulu? Tak? Nubuah ajar, Quran ajar pada kita. Tak? Semaya nak ubah masyarakat lagu, ubah semaya tu. Pujuk orang dulu. Tak? Buat usaha lagu mana nak jumpa orang. Tak? Jumpa. Tak? Hari-hari kena ada mesyuarat. Baru jalan. Ataupun tak boleh buat hari, buat 2-3 hari sekali, buat seminggu sekali. Tapi ni kalau kita nak betul jemaah, pas kita nak, kalau kita nak kecek nusrah, Allah Taala datang nusrah. Benda ni kita nak bina, tak nak buat kan. Tak, orang kata sekarang dah Rusia, Ukraine, mana saja kita nak buat. Macam-macam. Ni pun jadi pecah dah orang Islam. Tak, ada orang kata dah Rusia sekarang walaupun dulu dia bukan asal dia bukan Rom, tak, tapi sekarang ni nampak macam yang mereka ni sebagai Rom gini. Soalnya tak. Walau baca hadis tu tak. Siapa dia yang akan berlaku, yang akan apa dia? Yang akan apa dia? Tanda tangan kerjasama tu mesti ada pemimpin. Orang Islam tu mesti ada pemimpin. Pas sekarang ni siapa dia pemimpin orang Islam? Yang akan mewakili kita ni untuk apa dia? Sekutu dengan Rom. Dan Nabi bagi tahu akhir zaman kamu akan sekutu dengan Rom. Kita tu siapa dia? Siapa dia jadi? Turki, Erdogan ke? Ya, Salman ke? Kita ni. Siapa dia kita ni? Kita tak ada, kita macam mana kan? Sekarang kita tak ada. Lepas tu nak suruh ada. Dia main dengan semua itu. Tak. Kita kena tunjuklah sekadar mampu kita buat. Kita bina dulu umat. Dan kita ada dah kakak semua ada dah mesyuarat ada dah. Kalau kita nak bawa ke apa ada dah. Tak. Cuma perlu ada tindakan. Kalau kita rasa kita masih lagi duduk dalam peringkat untuk afrad, untuk individu, tak. Apabila tak tahu. Tak. Tapi kita kena usaha. Nah, cari jalan.
Kena cari jalan. Sebab kita ada di kampung kita, di mahallah kita, di tempat kita masing-masing ni ada kekuatan. Ada orang patching, ada orang mana tidak diguna. Kalau tak guna gitu, rugi dia. Kekuatan yang ada pada dia. Kita telah membazirkan semua manpower ni duduk sebab dia tak tahu nak atur hidup dia lagu mana. Lepas dia pergi hidup dia agak dak juruh agak dak kita kuliah masjid. Lepas dia rasa mula budi untuk agama sangat tu. Sudah bukan lagu tu. Tak. Bukan lagu tu. Kita ada yang lebih besar lagi. Tapi kita nak kerjasama belakang. Nak gerak belakang. Kita kena kuatkan dia sudut jemaah, bina satu hati, kasih sayang. Dengan panduan daripada kita Allah dan sunnah Nabi dan sirah sahabat daripada kita. Allah Taala wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit saja di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sedikit yang bersyukur. Tak. Dia sudut lafaz tu memanglah. Falamma qadaina alaihi al-maut. Ni Allah Taala gambar keadaan Nabi Sulaiman AS. Bila kami telah qadaina, kami telah buat keputusan untuk dia mati, untuk Nabi Sulaiman ini mati. Mana bila kami telah mati Nabi Allah Sulaiman. Ni qadaina ni takwin lah. Bila kami wafatkan Nabi Sulaiman, ma dallahu ala ma, tidak ada yang perasan tentang Nabi Sulaiman telah mati ni melainkan apa dah? Dabbatul ard, melainkan makhluk yang mana ada di bumi. Dabbatul ard. Tak tahu. Anak-anak kau apa, tapi zahirnya gitulah. Sebab apa? Takulu min sa'atah. Jadi binatang yang duduk dalam bumi ni dak makan min sa'atah. Makan min sa'atah. Min sa'atah ni apa dia? Dia tukar, dia bukan tukar sebenar min sa'atah. Tengok. Ini Allah SWT guna kisah nak beritahu tukar Nabi Sulaiman ni yang dimakan oleh anak-anak, kita kata dabatul ard ni dak, sehingga habis licin. Sehingga habis makan di penghujung dia. Sa'atah ni dia ada makna akhir. Kita lalu dah kalimah sa'atah. Dak. Innaman nasi'u ziyadah. Dak. Innaman nasi'u ziyadah. Nasi ni apa dia? Allah bagi tahu. Enjok bulan. Dak. Bulan tu nak masuk, bulan hari nak masuk bulan depan. Maka bulan tak hari tu dia enjok, ditarik itu. Dak. Itu dipanggil sa'atah. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, siapa dia nak man yungsa'alahu ajalu. Siapa dia nak dipanjangkan, ditarik umur dia tu. Umur dia sepatutnya mati dah. Daripada dipanjang umur dia. Yungsa. Nabi guna yungsa. Mana kalimah nasa'a ni dia ada makna apa dia? Hujung ataupun diperpanjangkan. Ada gitu. Jadi daripada perkataan itu min sa'atah, dan ni istilah ni digunakan pada tukak. Tukak dia ada hujung dia. Dia ada hujung. Maknanya kita kata Allah SWT sebut bahawa Nabi Sulaiman minta tak siapa dia perasan dia mati melainkan dabbatul ard. Kita kata anak-anak yang makan hujung pada tukak dia tu. Mana hujung tempat dia tukak tu lah. Tempat dia tukak. Makan. Barulah bila hak tu patah tu, baru Nabi Sulaiman jatuh. Dia berapa lama ni, masih lama ni dah. Tak ada orang perasan ke Nabi Sulaiman ni. Tentu dah hari bila keadaan lagu ni Allah Taala gambar, itu sekali Nabi Sulaiman ni bukan duduk di istana dia ni. Dah. Kalau kata atas singgasana dia, kita lalu dah ke surah An-Naml dulu nak, bila raja perempuan daripada Sabak tu nak masuk ngadak ke masuk dalam singgasana Nabi Sulaiman, kan hebat ke, ada air cermin gitu. Mana boleh masuk anak-anak tu. Dah. Ini ada anak-anak, ada kita kata bukan anak-anak, dabbatul Allah Taala sebut. Apa dia? Wallahu a'lam. Mana dabbatul, maknanya Nabi Sulaiman ni tukar dia ni duduk atas bumi. Dia pula duduk perhati tentang jin dia buat kerja. Dia duduk perhati bukan kata duduk depan. Jin ni nampak Nabi Sulaiman bukan jin ni bukan sebab kita nampak. Tak. Mana terhalang daripada ni dia tak nampak kita. Jin bukan lagu tu. Tu kita lagu tu. Mana Nabi Sulaiman duduk kawasan tu. Duduk kawasan yang mana jin-jin dia buat kerja belakang. Mana ada dah tempat dia tu Nabi Sulaiman duduk bahagian mana jin tu buat kerja tak berani. Dan dengan kebesaran kuasa yang Allah Taala bagi pada Nabi Sulaiman, kehebatan dia kan, tak ada siapa berani masuk lah masa tu. Tentu dah keluarga dia tak ada situ, tu biasa lah. Sebab Nabi Sulaiman gerak macam kan, kayak gambar dari surah An-Naml, gerak dengan tentera dia ni. Ini pun tentu dah masa tu, masa mana mati dalam jihad, kalau kita kata tak, mati dalam keadaan masa dia duduk berarti jin-jin buat kerja, semua buat kerja, dia tak ada siapa berani masuk. Mereka tidak akan hampir Nabi Sulaiman bila Nabi panggil masuk. Jadi berapa lama duduk gitu tu, Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, bila kami telah tentukan ajar Nabi Sulaiman itu, tidak ada perasaan tentang dia mati, melainkan
daripada makhluk yang berada di atas muka bumi itu, maka tukar dia. Falamma kharra tabayyanatil jin. Bila Nabi Sulaiman jatuh tu, barulah jin tu jelas bahawa Nabi Sulaiman lama dah tak ada. Allah Taala berkata, "Allau kanu ya'lamun." Kalulah jin jadi tahu perkara gaib, ma labithu fil adabil mubin. Nasya mereka tidak akan dua khija, tak tahu. Mana Allah SWT nak bagi tahu pada kita. Nak bagi tahu pada kita ke mana surah diturunkan. Orang Mekah enggak jin ni tahu. Tak, jin. Sebab mereka sembah jin. Di antara mereka sembah jin. Tak, minta pertolongan daripada jin. Dia jin ni tahu. Jin ada lebih. Tak, jadi Allah Taala zahirkan. Jin tak tahu. Tak, dia buat kerja berapa lama. Nabi Sulaiman lama dah mati. Laqad kana, kemudian masuk kisah sahabat. Laqad kana li saba'in fi maskanin. Sesungguhnya berkenaan dengan penduduk Sabak, berkenaan dengan di tempat tinggal mereka ni ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita ni orang Mekah makruf, orang Mekah makruf. Cerita ni cerita Arab. Dan mereka mempunyai jannatan. Ini zahirnya lepas Nabi Sulaiman mana raja perempuan itu masuk Islam, kemudian mula dah orang soleh mati, dah mula derhaka pada Allah SWT. Allah Taala bagi kemewahan. Asalnya tempat mereka ni Allah Taala gambar jannatan an yamin wa shimal. Ada dua kebun, sebelah kanan, sebelah kiri. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Makanlah daripada rezeki Tuhan kamu, bersyukurlah pada dia. Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Dia telah bina sebuah negeri yang mana yang sangat baik, dan Allah SWT Maha Pengampun. Tapi fa'aradu farsalna, lalu kemudian telah langgar perintah Allah SWT, jauh daripada, tidak bersyukur dengan Allah SWT. Dengan langgar perintah Allah SWT, syirik pada Allah SWT, farsalna alaihimus saylal arim, maka kami telah timpa kepada mereka musibah. Mana banjir yang syadid ataupun hujan yang lebat. Wa baddalnahum bi jannatain, dan kami telah tukar dua kebun mereka kepada dua kebun zawatai ukulin khamtin, dua kebun yang mana tak jadi, dua kebun yang rosak. Allah Taala bagi tahu zawatai ukulin khamtin, dak buah-buah pahit, wa aslin, dak wa aslin wa syai'in min sidrin qalil, dan pokok-pokok yang mana tidak boleh dimakan buah-buah dia, dan sedikit di kalangan pokok sidr dan qalil. Dzalika jazainahum bima, demikianlah Allah Taala bagi tahu kami balas mereka dengan sebab kekufuran mereka. Ini qanun Allah SWT. Jadi hadirin hadirat, segala musibah ni tak jadi, tak disepit rezeki, ni punca dia kerana apa? Kerana manusia, kerana perbuatan manusia, kerana azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ke dunia di Eropah sekarang berlaku kebakaran banyak sekali. Baru dak Siberia pula. Habis tak lewat gap apa. Tak tentera tak ada, tak lewat gap. Di barat dak. Rupa-rupanya dak memang bila dia ganggu kanun ni, tidak mensyukuri nikmat Allah SWT, buat pembaziran. Bazir. Tak. Kita ingat ke kita yang bazir. Tak. Kita pun bazir teruk juga. Tambah-tambah Kelantan kita. Kelantan bazir teruk juga. Tak. Tapi tahun ni boleh kau orang lain juara. Tak. Tapi tetap orang kita, orang Islam kita bazir. Tak. Euro dia punya pembaziran dia, makanan yang dibuat adalah tu apa tu? Boleh bagi makan seluruh dunia, dia berat lagi. Eropah punya pembaziran. Tak. Makanan dia buat adalah tu apa tu? Boleh tanggung makanan seluruh dunia boleh. Mana berat lagi dia. Dan memang logik itu dah. Tak. Orang yang tidak ada iman ni, tak ada apa. Orang yang tidak ada iman ni, tak. Macam pak kita alhamdulillah, tak. Kita ada majlis ilmu banyak. Kalau di Indonesia ni, tak. Kalau makan habis tu kedai ke tak? Ini benda memalukan. Siapa tahu tu dah kapung dah. Indonesia. Kalau tengok makan nasi habis licin, tak tinggal ke satu dah. Allah. Ini kelaparan ini. Kelaparan. Dia punya pandangnya dia. Tak. Mana anak-anak muda dia kalau makan tu dia tinggal juga. Nak tunjuk kat orang ni. Tak. Bahawa kita ni bukan lapar makan ni saja. Ni dia jadi rosak cara mikir lagu ni. Ni jakit dah. Orang kita pun jakit dah ni. Dah. Dah anak boleh makan chicken chop, nak makan kita apa yang nyepel dah. Apa yang kira. Tapi makan orang tak habis. Baru tak siwi tak orang nampak jelas. Dah. Nak suruh nampak standard. Ini pemikiran sponsor. Ini pemikiran barat gitu.
dah bazir. Dan negara-negara telah Allah hancur, Iraq, Syria. Gitu. Dah Iraq tu. Dah pembaziran, tetap makanan, tetap makanan. Jadi ni qanun Allah dah. Bila kufur dengan nikmat Allah SWT, Allah Taala akan datangkan azab. Allah Taala akan rasa akan kelaparan, Allah Taala akan tarik keamanan. Ni qanun Allah Taala bagi tahu. Dah pada orang Mekah ni. Pada orang Mekah. Sebut surah Sabah ni, surah negeri yang begitu hebat. Bagaimana boleh jatuh di segi? Sebab kufur dengan nikmat Allah SWT. Kufur ni. Demikianlah kami balas pada orang kufur. Wa hal nujza illa al-kafur. Dan tidaklah kami balas lagu ni balas kufur, balas azab lagu ni melainkan kepada orang kafir, kepada orang yang kufur dengan nikmat Allah. Bukan kafir ni, kafur, kepada orang kufur nikmat Allah SWT. Kepada orang kufur dengan nikmat Allah SWT. Sebab tu kita kena baiki, kena baiki hidup sederhana, makan sikit-sikit. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Dan kami jadikan di antara mereka dan di antara negeri yang kami berkat ada Quran zahiratan. Ini Allah Taala gambarkan semula tentang negeri Sabak sebelum ni. Tentang negeri Sabak sebelum ni. Yang mana orang Mekah ni bila dalam musafir mereka lalu penempatan ni. Wa qaddarna fiha sayr. Kami buat mereka ni mampu untuk berjalan. Kita tengok ni. Dan perjalanan mereka tidak siru fiha layali wa ayyamin aminin. Jalanlah ketika mana kamu lalu di penempatan tu beberapa malam beberapa hari dalam keadaan aman. Kemudian bila mari azab tu, maka mereka kata Rabbana ba'id baina asfarina. Jauhkanlah kami dari safar kami ni berkenaan dengan tempat yang telah Allah Taala turunkan azab. Wa zalamu anfusahum. Dan mereka telah menzalimi diri mereka. Faja'alnahum ahadis. Kami telah jadikan kisah mereka ni cerita orang maklum belaka. Sehingga di Mekah pun maklum. Amazzaqnahum kullu mumazzaq. Dan kami telah pecahkan kaum Sabak ni, terpecah. Dan sebab itulah kalau tengok dalam sirah, dalam sejarah dakwah masing-masing semua pecah kan. Siapa ke orang Madinah ke ataupun orang Palestin ke, semua ni kan kerana daripada sini. Ini Sabak ni sebenarnya tamadun yang besar. Semua orang Arab situ semua. Situ. Jadi bila berlaku lagu tu di tempat mereka semua pecah belah, bawa diri belakang, tak boleh duduk di situ, tak boleh nak bina ada penempatan. Jadi siapa duduk di Hijaz, ada duduk di Madinah, hatta dikatakan dia punya jalur Aus dan Khazraj pun asalnya daripada situ juga. Sampai sekarang dia punya salasilah warga dan orang-orang Arab ni kalau kumpul belaka dia akan mari pun Sabak je. Dia makan mari daripada Sabak. Mana tamadun yang besar, dia orang hebat-hebat dulu. Sebab tu dia cerita dia ni diwarisi. Mereka semua maklum. Orang Arab, orang Mekah tahu, orang Madinah tahu. Cerita berkenaan dengan penduduk Sabak ni. Dia ambil pengajar ni. Mereka dulu maju. Tamadun yang hebat dan orang yang hebat, tapi bila mereka kufur dengan nikmat Allah SWT, Allah Taala turunkan azab. Jadi tak nak bina penempatan. Tanaman tak jadi, tanah tak jadi. Tanaman tak jadi. Tumbuh pokok-pokok tidak memberi makna. Jadi mereka jadi pecah belah. Allah Taala begitu, wa mazzaqnahum kullan, kami telah pecahkan mereka. Sehingga terbelah. Inna fi dzalika laayat, demikian itu tanda kebesaran Allah likulli sabarin syakur, untuk orang yang bersabar dan untuk yang bersyukur pada Allah SWT. Walaqad saddaqa alaihim iblis zannahu. Ini dituju pada orang Mekah. Sesungguhnya Allah Taala begitu. Yang jadi tak ikut wahyu juga, tak ikut nabi juga ni apa? Walaqad saddaqa alaihim iblis. Sesungguhnya benarlah mereka telah ataupun iblis telah mereka telah membuat sangka iblis itu benar. Mereka ni sesungguhnya Allah Taala beritahu dengan mereka tidak ikut wahyu Allah SWT, dengan tentang wahyu ni, sesungguhnya mereka telah buat sangka iblis itu berkenaan dengan mereka itu benar. Fattaba'uhu, lalu mereka pun ikut iblis. Ikut. Illa fariqam, kecuali satu golongan di kalangan orang mukmin pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lahu alaihim min sultan. Allah beritahu. Sebenarnya Allah Taala beritahu, iblis ini tidak ada kuasa. Iblis tak ada kuasa. Bukan jin lagi. Iblis pun tak ada kuasa. Tak ada kuasa untuk sesatkan manusia. Tak ada apa-apa min sultan. Tengok min sultan. Tak min sultan. Wa ma kana lahu alaihim sultanun. Tidak. Wa ma kana lahu, tidak ada pun iblis ni bagi dia ni untuk sesatkan manusia ni sultan. Tak apa-apa kuasa. Tak. Kalau tu kalau kita kata tak ada min, kalau tambah min lagi dia sebagai takkid lagi.
Tak ada lagi. Kalau berada pasar tak ke? Orang minta duit. Kata, ma indi fulus. Tak, ma indi fulus. Tak, aku tak ada duit. Kita ada duit sekarang. Tak ada duit sekarang. Duit dalam bank ada. Duit di rumah ada. Tak. Tapi kalau kata, ma indi atau ma kana li min fulus. Tu tak. Dalam bank pun tak ada, rumah pun tak ada piti. Tak ada sikit abu piti. Tak ada. Tengok Allah Taala guna ni. Wa ma kana lahu alaihim min sultan. Ni Allah nak bagi tahu. Sebab tu kena yakin. Bahawa jin ni iblis ni. Apa jin ni? Tak. Kecek dengan Allah SWT direct. Allah Taala bagi tu. Wa ma kana lahu alaihim, dan tidak ada pun bagi dia, Allah Taala bagi untuk sesatkan manusia ni min sultan. Apa-apa kuasa. Tak ada kuasa langsung. Tak, lemah dia sebenarnya. Tipu daya dia sebenarnya lemah. Tapi dia usaha dia kuat. Usaha dia kuat. Tak ada. Illa lina'lama man yu'minu billah wa man huwa minha fi syak. Allah Taala jadikan ujian ni tak, iblis, jin-jin ni bahagian sesatkan manusia ni untuk kami dapat tahu, untuk kami dapat zahirkan man yu'minu bil akhir. Siapa dia benar-benar beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Dan juga siapa yang mana huwa minha fi syak, siapa yang mana ragu-ragu dengan akhirat. Ragu-ragu dengan akhirat. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Tuhan kamu tentang segala satu dia yang pelindung yang sebenar, pelindung yang sebenar. Ini qanun Allah. Qanun Allah. Iblis tak boleh nak sesatkan manusia lebih daripada hak dia. Hak dia tak ada. Dia ada hak dia. Begitu lemah sekali tipu daya dia, Allah Taala bagi tahu pada kita. Dia apa Allah Taala buat dunia ni dak buat ujian, lepas tu iblis sesatkan kita, dak nafsu kita ni. Allah Taala kata untuk kami dapat zahirkan. Dak siapa ni benar-benar beriman dengan hari akhirat. Dan untuk kami dapat zahirkan siapa yang mana ragu dengan akhirat. Mana ragu dengan akhirat, dia akan terkena fitnah. Dia akan terkena fitnah. Siapa dia beriman dengan hari akhirat, dia akan selamat daripada fitnah, gangguan syaitan. Dia Allah SWT takkid lagi. Allah SWT tetap segala sesuatu. Dia pelindung sebenar, dia penjaga sebenar. Dia yang kontrol belakang. Bukan terlepas, takut terlepas pandai daripada Allah SWT, ambil ke syaitan, ambil ke jin. Tak ada lagu tu. Tak. Di atas tu lagi ada Allah SWT. Allah yang kontrol jin, Allah yang kontrol kita, Allah kontrol belakang. Betul Allah Taala suruh kita jadikan dia sebagai tempat lindung. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah. Katakanlah umat, kamu serulah, panggillah orang yang kamu dakwa selain daripada Allah Subhanahu wa taala tu ada kuasa dan untuk bagi mudarat. La yamlikuna mithqala dzarrah. Tengok. Mereka semua tu kamu seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jin ke siapa kau kamu seru tu dah. Dewa tu, dewan ni ke? Ni Allah Taala tanda yakin pada kita. Allah kata apa? La yamlikuna mithqala dzarrah fis sama' wati wala fil ard wa ma lahum fihima min wa ma lahu minhum min dhahir. Tengok Allah kita. Mereka kamu suruhlah yang orang yang kamu dakwa tu selain daripada Allah SWT tu, Allah mereka tidak memiliki walaupun sebesar zarrah. Gapo dia? Mudarat dan manfaat. Sama ada di langit-langit ataupun di bumi, dan tidak ada bagi mereka gapo dia? Pada keduanya min syirkin, berkongsi dengan Allah SWT. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka tak pernah tolong, tak terlibat apa. Mereka tak boleh bagi pertolongan gapo. Batal belakang. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman. Dan semua manfaat Allah, semua syafaat. Tengok Allah Taala nafi ni. Ajib surah ni. Tak, semua syafaat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kamu tidak akan dapat manfaat. Semua syafaat yang orang nak buat di akhirat nanti, yang kamu dakwa dia ni boleh bagi syafaat, dia ni boleh bagi syafaat ni, semua tu Allah kata tidak akan bagi manfaat belaka illa liman adzina, kecuali kepada orang yang mana Allah Taala izin. Allah Subhanahu taala izin. Dan Allah Taala izin ni kepada orang itu nak bagi syafaat, kepada orang yang nak menerima syafaat. Berhajat pada izin Allah Taala belaka, kepada pemberi syafaat dan kepada penerima syafaat. Dua-dua tu berhajat izin Allah Subhanahu taala belaka. Dia tak ada kepada pemberi syafaat ya. Lepas tu pemberi syafaat ikut dia nak ambil boleh belaka. Tak. Dia boleh 60 orang ke 70 orang ke. Tak, ikut dia nak ambil siapa-siapa. Tak ada. Tak. Tak ada. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ni Allah Taala gambar tak, bila satu orang ni berhadapan dengan Allah di hari akhirat nanti, sehingga bila mereka ni bila mari ketakutan tak, di hari kebangkitan nanti, tak boleh nak kecek. Ni Allah Taala gambar macam mana nak bagi nampak. Sebab akhirat ni dalam hadis Nabi kita tahu kan, la yatakallamun illa al-mursalun. Tidak ada orang yang boleh kecek melainkan mursalun, nabi-nabi yang boleh kecek. Nabi-nabi boleh kecek. Tak.
Orang lain tak berani catch ya. Subhana yang menakutkan. Subhana yang menakutkan. Sehingga Allah Taala bagi tahu hatta idza fuzi'a an qulubihim, bila hilang ketakutan daripada hati mereka. Mana suara gitu, barulah mereka tanya, "Madza qala rabbukum?" Apa Allah Taala kata apa? Qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Ni orang Allah Taala izin zahir yang sini kan para malaikat lah. Para malaikat bila Allah Taala wahyu kan, tak begitu takut pada Allah Subhanahu. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Katakanlah wahai man yarzuqukum minas samawati. Siapa yang bagi rezeki pada kamu? Sama ada di langit ataupun di bumi. Qul Allah, qulillah. Wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin. Tengok Allah Taala suruh Nabi kata, aku ataupun kamu tu boleh jadi sama ada duduk atas petunjuk ataupun duduk di sesat yang nyata. Qul man yarzuqukum minas sama. Katakanlah wahai Muhammad, siapa dia bagi rezeki? Sama ada di langit dan bumi. Semua ni sepakat belaka. Nabi tanazu begitu sekali Allah Taala perintahkan. Maka nescaya mereka kata Allah. Apabila kata Allah wa inna aw iyyakum la ala hudan, aku ataupun kamu sebenarnya boleh jadi sama ada duduk petunjuk ataupun duduk sesat. Kita di situ dulu. Dan asalnya kena percaya dulu. Kita tunduk pada siapa? Allah Subhanahu wa taala dulu. Qul la tas'aluna amma ajramna wa la yus'aluna amma ta'malun. Katakanlah kamu tak akan ditanya tentang apa yang kesilapan kami. Begitu juga kami tidak akan ditanya apa yang kamu buat. Masing-masing bertanggungjawab terhadap amalan masing-masing. Qul, katakan lagi, ya Allah yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqq. Allahu akbar ajib. Katakanlah wahai Muhammad, Allah akan kumpul kita semua ni. Kemudian Allah SWT akan buat putusan di antara kita dengan hak. Dia lah yang sebenar-benar buat putusan. Dia buat putusan dengan ilmu dia, dengan Muhammad. Tengok Allah Taala suruh Nabi. Mana tanazu minta orang Mekah ni kecek biar faham kan tak, bahawa keadaan Nabi ni sebagai utusan Allah, sebagai hamba Allah ni kecek lagu ni. Mana ni dia uslub dakwahan. Tak bila satu orang tu tak kerahkan kan tak. Ni Nabi dengan orang kafir ni, Nabi dengan orang Mekah dah. Tapi Allah SWT suruh Nabi kecek lagu ni. Tak. Daripada kul man yarzuqukum tadi kita baca. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang bagi rezeki? Tak, sama ada di langit ataupun di bumi. Siapa dia? Kul Allah. Aku dan kamu tak boleh jadi di atas petunjuk, boleh jadi sesat. Asal kita gitu. Dan katakan lagi, kamu tak akan ditanya kesilapan. Ini masuk akal belaka tak? Kamu tak akan ditanya tentang kesilapan kami, dan kami tak akan ditanya tentang kesilapan kamu. Setuju belaka ni. Ini belaka. Tengok Allah sos lagi. Kemudian tanya lagi. Dan akhirat nanti Allah SWT akan buat putusan di antara kita. Dan dia akan buat putusan dengan hak. Bukan saya saja. Dia adalah Fattahul Alim. Dia adalah Fattahul Alim. Mana siapa tahap tu? Nabi Allah SWT minta supaya bagi penerangan pada orang Mekah. Katakan lagi, aruni alladhina alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwallahu. Tunjuk pada aku, tunjuklah bukti ni. Tak, hok kamu masuk ke dia tu jadi syirik, boleh syirik dengan Allah semua. Gapo dia kelebihan dia cipta gapo dia buat gapo dia. Tunjuk kepada aku bukti itu. Kalla, bahkan tidak. Bal huwallah, bahkan Allah saja ya Al-Azizul Hakim. Kata ni yang bagi rezeki, yang akan hisap kita, yang akan buat sama Allah semata-mata. Wa ma arsalnaka illa boleh kembali semula kepada Nabi, bagi tahu pada semua manusia, kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Ini di Mekah, basyiran wa nadhira, bagi berita gembira kepada orang yang taat, bagi peringatan kepada orang yang durhaka. Tapi kebanyakan manusia ni tak erti. Wa yaquluna mata hadzal wa'd, mereka sindir Nabi. Mereka buat nganyi dengan Nabi. Mereka tanya bila nak mari azabnya. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu benar wahai Muhammad. Qul lakum mi'ad yawmin la tastakhirun anhu sa'ah. Katakanlah bagi kamu ada dah waktu dia, ada dah hari dia, yang mana tidak akan diperlewatkan daripada waktu tu satu saat pun. Dia tidak akan dipercepatkan juga. Wa qala alladziina kafaru, berkata orang kafir ni, lan nu'mina bihadzal Qur'an, kami tak akan beriman dengan Quran ni, wala billadzi baina yadayhi, begitu kami tak akan beriman dengan kamu ni, walau atau kami tak akan beriman dengan kiamat, dengan akhirat kamu yang akan berlaku ni. Allah Taala bagi tahu, walau tara id, kalaulah kamu dapat lihat wahai Muhammad ni, bawa ke akhirat. Orang kecil lagi, waktu saya dah kahkin lagu ni kan tak? Waktu saya tidak akan beriman dengan Quran, saya tak akan beriman apa yang dibagi tahu, kiamat ke, akhirat ke, hisab ke, kubur ke, azab ke, apa ke.
Allah Taala bawa sana. Walau tara idzal zalimun, kalaulah kamu dapat lihat orang yang zalim mauqufun ketika mana mereka berdiri depan Allah Subhanahu wa taala, yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul, mereka duk balas sama-sama mereka, duk saling menyalahkan sebahagian mereka pada sebahagian yang lain. Mereka kata apa dia? Ni alasan mereka, dia buat alasan, dia saling menyalahkan. Yaqul alladziina istud'ifu, berkata golongan yang lemah kepada golongan yang takabur, golongan yang besar, golongan yang pemimpin. Laula antum lakunna, kalau dah tidak kerana kamu, nasab kami menjadi beriman. Balah Allah. Qala alladziina istakbaru, berkata golongan pemimpin pula ni kepada golongan yang mengikut ni, anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum, kami yang halang kamu daripada petunjuk bila petunjuk datang pada kamu. Bal kuntum menyembahkan mu sendiri tu jadi derhaka. Balah. Sedap faham molek pula masa tu dah. Wa qala alladziina su, berkata golongan pengikut pula kepada golongan pemimpin itu, bal makrul lail wan nahar, bahkan sebenarnya mu duk buat perancangan malam dan siang. Idz ta'muruna an nakfura billah, ketika mana kamu perintah pada kami supaya kufur dengan Allah, wa naj'alahu andada, jadikan dia ni andada, Tuhan lain selain daripada Allah yang tidak ada nilai tu. Wa asarun nadamata lamma, mereka semua tu pemimpin dan pengikut tu wa asarun nadamata lamma, menyembunyikan penyesalan tu bila mereka lihat azab. Wa ja'alnal aghlala fi anaqihim, dan kami jadikan belenggu di leher-leher mereka pada orang kafir ni. Hal yujzaun, tidaklah kamu dibalas melainkan apa yang kamu buat. Kita duduk di dunia lagi. Ayat begini Allah SWT Allah kan depan orang Mekah ni. Baik bagi. Wa ma arsalna fi qaryatin minna, kami tidak utuskan kamu kami tidak kami tidak utuskan pada mana-mana negeri, mana-mana rasul pemberi peringatan, illa melainkan berkata mutrafuha, berkata pembesar-pembesar, golongan-golongan kaya, golongan-golongan mewah ni, inna bima ursiltum bihi kafirun, sebenarnya kami dengan apa yang kamu utuskan tu kufur, kami tak boleh ikut, kami tak boleh ikut, penuh dah ada kami ni penuh dah. Wa qalu nahnu aktsaru amwal, mereka kata kami lebih banyak harta dan anak pinak dan kami tidak akan diazab. Mulia kamu tak ada kuasa tu. Tengok ni neraca tu silap. Sebab tu surah Mekah banyak cerita gini. Manusia silap faham, dia ingat bila dia kaya Allah Taala kenal. Bila dia sihat Allah Taala kenal. Dia tengok orang beriman ni susah, bila susah, nabi susah kan dah. Dia mahal dia buat kias dia lagu tu. Tak. Dia kemuliaan dia rasa sebab dia kaya. Ini bahaya. Wa qalu, mereka kata nahnu aktsaran, kami lebih banyak lagi harta dan anak pinak. Dan kami kalau ada akhirat kami tidak akan diazab sebagaimana dunia kami gini senang, kamu susah. Tentu dah Tuhan benci pada kamu, susah mu tu. Tak. Saya jadi senang tentu Tuhan saya pada saya gitu. Tak. Sebab tu kalau jauh daripada Quran bahaya orang. Tak. Dia sakit gini. Dia sakit gini. Tak. Pandai dia, sudut pandai dia tu masalah. Wa ma amwal, Allah Taala bagi tahu. Kul, katakanlah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ya bersutur rizqan liman, dia yang meluahkan rezeki pada siapa yang dia kehendaki, dia juga yang menyempitkan. Tapi kebanyakan manusia tak reti. Manusia tak reti. Dia jadi qadiyah ni, masalah ni sebagai ukuran yang mulia atau hina satu orang itu. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Allah Taala, tidaklah harta kamu dan anak kamu yang menyebabkan kamu rapat dengan kami, Allah Taala begitu, illa kecuali man amana wa amila salih, kecuali orang yang mana beriman dan beramal saleh. Wa ulaika lahumul jazaa'ud dhi'f, itulah orang yang diberi balasan berkali ganda dengan sebab apa yang mereka buat. Wa hum fil ghurafati aminun, dan mereka berada di bilik-bilik yang mulia, tempat-tempat yang hebat dalam keadaan penuh keamanan. Walladzina yas'auna fi ayat, mereka yang mana berusaha untuk hapuskan perintah kami, untuk tolak hukum kami ni, ulaika fil azabi muhdarun, itulah mereka yang mana akan dibawa masuk dalam azab. Qul inna rabbi yabsutur, sekali lagi katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku Rabbi, dia akan meluaskan rezeki pada siapa yang dia kehendaki di kalangan hamba dia yang menyempitkan rezeki. Tak, hatta para nabi pun, Nabi Sulaiman begitu kaya sekali, begitu hebat sekali. Nabi Yakub begitu susah sekali. Tak, Nabi Musa tak ada makan lari. Tak, lari doa pada Allah SWT. Tak, susah. Allah SWT uji satu orang. Semua tak terlepas. Nabi kita susah, Nabi kita sendiri pun susah. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu, apa yang kamu infak sesuatu apa-apa, Allah SWT akan ganti, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, hari yang mana manusia dikumpul semua sekali, kemudian Allah Taala akan kata pada malaikat, haula iyyakum kan ya'budun, mereka ni ke sembah kamu ni, sembah pada kamu. Malaikat katakan subhanaka anta waliyuna, tak, maha suci engkau ya Allah, kamulah pelindung kami selain daripada mereka.
bal kanu ya'budun, sebenarnya mereka bukan sembah kami tak tahu pun, malaikat tak tahu. Mereka sembah jin sebenarnya. Mereka sembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka ni beriman dengan jin, beriman dengan jin. Tak orang Arab. Fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'a. Fal yaum, pada hari ini la yamliku ba'dukum li ba'din naf'a wala dharra. Tak ada siapa pada kalian kamu dapat bagi manfaat bagi mudarat. Wa naqul ladzina zalamu, kami akan kata pada orang yang syirik dengan Allah, orang buat zalim tu, dzuqu adzaban ghasalah azab binaka, yang mana kamu masa tadi itu mendustakan. Wa idza tutla alim ayatuna bayyinat, bila dibaca pada mereka masa tadi dulu ayat kami dengan bagi penerangan, qalu, mereka kata ma hadza illa rajulun, ini tidak lain ni orang, satu orang yang mana nak menghalai kamu daripada apa yang diamal oleh datuk nenek moyang kamu, oleh tok lebah kamu. Tu sebenarnya dia nak jadi kepala tu, tak nak suruh jadi kepala. Orang tak ikut dia royak gitu tu. Ni guru dengan pengikut, guru dengan ikut amal. Wa qalu ma hadza illa ifkum muftara, mereka kata ma hadza illa ifkum muftara, ini tidak lain melainkan rekayas nabi mereka, Muhammad mereka ni. Wa qala alladhina kafaru lil haqq lamma ja'a, berkata orang kafir kepada kebenaran bila datang pada mereka ni, in hadza illa sihrun mubin, ini tidak lain melainkan sihir. Tak, bila tak nak jawab, bila tak nak jawab hujah, mereka tuduh nabi ni sihir. Wa ma atainahum min kitabin yadrusun, Allah Taala kata mereka tu satu kaum yang mana kami tak pernah bagi pada mereka mana-mana kitab untuk mereka kaji, dan kami tidak utus kepada mereka sebelum ni mana-mana rasul, tapi mereka rasa betul. Allah kata wa kadzdzaba alladziina min qablihim, begitu juga orang sebelum mereka telah mendustai. Wa ma balagu mi'syara ma atainahum, tengok mereka tu Allah Taala bagi tahu kami apa yang kami bagi pada mereka tu tak sampai 1/10 nikmat yang kami bagi pada orang sebelum mereka. Bakadzabu rusuli, mereka mendustai rasul aku. Tak nikmat begitu sikit sekali orang Mekah, tak ada kau satu. Tak pun durhaka pada Allah Subhanahu taala. Allahu akbar. Jadi Quran bagi tahu pada kita bertaluk ini, kita pun tak padan. Tak 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun hidup ke tak padan. Ambil iktibar. Tak. Fakaifa kana nakir, bagaimana dahsyatnya azab aku bila mai, bila menimpa. Qul innama a'idukum biwahidah, katakanlah wahai Muhammad, ni pujuk supaya terbuka pintu mata hati, bagi jalan, tunjuk lagi. Aku ni sebenarnya nak nasihat pada kamu ni supaya kamu duduk sorang-sorang. Biwahidatin, nak duduk sorang. Dengan satu perkara, aku nak nasihat dengan satu perkara, gapo dia, antaqumu lillah masna, kamu dak bangunlah ataupun duduklah, dak semata-mata kerana Allah yang kamu percaya ni, orang bukan percaya dak, Allah ni percaya, Allah jadikan langit bumi semua ni. Cuba duduk dua-dua ataupun sorang-sorang, kemudian fikir, summa tatafakkur, kemudian fikir. Akan keluar nanti jaga ma bi sahibikum min jinnah, akan keluar nanti jaga apa dah, tidaklah teman kamu Nabi SAW dipanggil teman apa? Sebab Nabi duduk bersama dengan orang Mekah lama. Wa qala labistu fiikum umran, ada surah Yunus ke tak? Sesungguhnya aku telah bersama dengan kamu ni bertahun-tahun. Umur 40 baru Nabi terima wahyu. Kalau kamu duduk lagu tu, duduk dah ikhlas kerana Allah, duduk dua kau duduk sorang-sorang, kau fikir molek, maka kamu akan keluar nanti jaga apa dia? Tidaklah teman kamu ni gila. In wa illa nadhirun lakum, malaikat dia ni memang bagi peringatan pada kamu. Baina yadai, depan dia ni, dak lepas ni, lepas kehidupan ni, azabin syadid, ada azab, ada kubur, ada alam barzah, ada mahsyar, ada hisab, ada syurga dan ada neraka. Qul, katakan lagi, ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum. Aku tidak minta daripada kamu sebarang upah. Kalau ada upah apa untuk kamu. Tak, in ajri illa 'ala Allah, upah aku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'ala kulli syai'in syahid, Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu Maha menyaksikan. Qul, katakanlah, inna rabbi yakdhibu bil haqqi 'allamul ghuyub. Tengok, Tuhan aku lah yang akan yakdhib, yang akan apa dia? Ni ajib, yakdhib, yang akan pekon, yang akan baling ke batil tu dengan hak. Dan Allah ni 'allamul ghuyub, yang Maha mengetahui perkara ghaib. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qul ja'al haqq, katakanlah telah datang hak. Bila datang hak apa dia? Tengok ni ayat ni kemuncak dia. Wa ma yubdiul batil wa ma yu'id. Maka batil ni tak boleh nak gerak, tak boleh nak bangun lalu. Bila hak gerak tu, bila hak bergerak ni, maka Allah Taala bagi kita kena baca ni. Nabi duduk di Mekah ni, Nabi orang nak ikat dia, orang Islam kena kata, Bilal kena kata, Sumayyah kena bunuh. Ni Allah Taala tu ni, tengok suasana dia. Ayat ni bagi harapan kepada Nabi. Tak, dia kita telah lalu dah. Mana-mana batil sebelum ni dak yang pernah ambil rupa surah betul hak ke tak, semua tahu belaka dah kan. Sosialis masa
apa dia sebelum Rusia tu, negara besar ke dak. Seluruh dunia Islam ni dak terkesan dengan sosialis. Tulis buku ulama-ulama orang tengok macam biasa, ulama-ulama kerajaan, dak ulama-ulama mufti-mufti, dak sosialis sesuai dengan Islam, sosialis sesuai dengan Islam, sesuai dengan Islam. Dak tidak bercanggah dengan Islam. Pernah mulut kan? Pernah mulut. Mana sekarang ni? Tak ada kan? Batil belakang kan? Hapus belakang. Dah, tak nak mula. Bila hapus kata nak bagi semula tak boleh dah. Nak bagi dah. Tengok Islam lagi mana. Dah tengok Aljazair, Tunisia, mana ni semua kena itu Rusia belakang. Kosovo belakang ni dulu. Kena jajah ke tak? Tengok Islam tu tak kekal. Fikir dia tak ada dah. Sekarang ni ulama kita ni terpengaruh dengan demokrasi. Penuh mulut demokrasi. Ni cara nak bagi. Bahkan kalau Nabi ada Nabi pamit shalom. Apa tahap tu? Tengok kan, hak ni akan hapus juga. Akan hapus juga. Batil akan hapus. Bila datang hak ni akan hapus. Wa ma yubdiul batil. Allah dah bagi tahu batil tak nak mula, dah yang telah mula dah tu hapus dah, tak nak bagi semula. Tak akan bagi dah. Demokrasi ni akan berlalu. Yang akan tinggal cara manhaj nubuwah. Cara manhaj nubuwah akan tinggal. Nabi Isa akan mari akan manhaj nubuwah. Imam Mahdi akan mari dengan manhaj nubuwah. Jalan ni dah, dia tak ada jalan lain dah. Jalan ni jalan yang paling damai sekali. Jalan lain jalan yang mana bagi ruang menyebabkan kita memberontak jalan khawarij. Jalan ni jalan jelas. Jalan ni tu pujuk pemimpin supaya berhukum dengan Allah, taat pada Allah, takut pada Allah. Dunia sementara kamu akan dihisap, kamu akan dipertanggungjawabkan. Kalau kamu taat, kamu dapat 2 kali pahala. Kalau kamu derhaka, kamu akan binasa. Ini pemimpin. Pada rakyat bagi tahu pada rakyat taat pada Allah SWT, ikut perintah Allah SWT. Ni ulama kena main peranan gitu. Ulama kena jahat. Ini Nabi Musa, ini rasul para anbiya. Tujuk rakyat ni supaya taat pada Allah, supaya jangan derhaka, jangan merotak, jangan menimbulkan kerusuhan. Bagi tahu pada pemimpin, kasih belah pada rakyat, taat pada Allah, takut pada Allah, takut dengan Allah. Gitu. Dan ulama berlepas diri, berlepas daripada kerajaan, berlepas daripada agama. Ulama hanya terkesan dengan kitab Allah dengan sunnah Nabi, kehidupan para sahabat. Baru dia akan jadi petunjuk. Kalau kita pula pergi berebut juga, kita nak kuasa juga, ulama juga ada. Jadi berebut dengan kerajaan, berebut dengan rakyat. Jadi pecah pula. Kita jadi perpecahan. Jalan jelas, ni jalan nubuah. Tak. Jalan bagi tahu mana. Bukan nak gapo dia. Nak bagi tahu. Ni tugas ulama. Tugas pewaris para anbiya. Ni Allah Taala bagi tahu. Ni ayat ni. Dulu kita baca tak macam itu. Tu bila kita tengok keadaan Nabi lagi tak sesuai ikut kepala otak kita. Ketika mana surah ni diturun, Nabi duduk mana? Nabi duduk di Mekah. Nabi orang nak orang Mekah buat perancangan nak bunuh Nabi. Tak, dia masa tu tak sampai 100 orang, bayar orang Islam sikit benar. Pas kita ni Kelantan saja 2 juta. Tak, kita punya aset kita, kekuatan kita ni orang jatuh saja kita hok balik ni rasa lebih kurang 900,000. Tak, kita ambil 500,000 lah. 500,000 hok balik. Tak, boleh guna aset tapi buih tak ada kekuatan. Tak. Sahabat masa lawan Rom tu mula-mula sekali 36,000 lawan 200,000. 36,000 lawan 200,000. Tapi tak apa, ada kekuatan dia. Sebab tu kita ni ada harapan, bukan tidak ada harapan. Tak. Tengok pada sirah sejarah dia, tengok sifat orang kita ni, kita cukup berpotensi untuk maju, untuk bangkit sebenarnya, untuk bangkit. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in dalaltu fa innama adillu ala nafsi. Tengok ni. Katakanlah sekiranya aku sesat, maka aku sesat sebab diri aku sendiri. Wa in ihtadaitu, kalau aku dapat petunjuk, fa bima yuha ilai. Tengok ni. Dengan wahyu. Kalau aku ni betul ni dengan sebab apa? Bukan sebab ni, sebab fa bima yuhi ilayya. Kerana diwahyukan kepada aku oleh Tuhan. Dan Allah Taala telah jamin dah kan, surah An-Najm, wan najmi idza hawa. Ni jamin daripada Allah SWT bahawa Nabi ni boleh diikut. Sebab tu bila Allah Taala jamin, Allah yang memiliki ilmu begitu luas sekali, dan sekiranya air laut semua tu dakwah, semua pokok ni dia Allah SWT punya kalam, tulis belakang ke tak, nescaya kering air laut tu ilmu Allah tak habis lagi. Zat yang memiliki ilmu begini bagi tahu pada kita supaya ikut Nabi. Maka kita nak syak. Allah Taala bersumpah, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tengok Allah Taala bersumpah, wan najm idza hawa. Demi bintang itu petunjuk kan. Bintang itu jadi petunjuk lagu mana pun satu hari dia akan jatuh. Allah Taala bagi tahu. Nabi dah ma dhalla, Allah Taala kata Nabi kata ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kamu ni tak akan tersilap. Apatah lagi gawa ni, dhalla ni tak sengaja. Sesat tak sengaja pun tak akan, apatah lagi sesat dengan sengaja. Allah Taala nafi belakang Nabi, ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak kecek daripada hawa dia. Apa yang jadi wahyu kan? Bila Nabi kata ni wahyu. Bila wahyu ni hak,
Dan kita nak pelaga semua kata-kata lain dengan wahyu. Oh bahaya. Bahaya. Siapa tengok sekarang ni orang usaha berlaku supaya kata-kata Nabi, sunnah Nabi tak ada nilai. Tak ada nilai. Orang tak ada nilai. Sekarang soft, rapat sah tak ada nilai sekarang. Tak ada nilai. Sekarang ni walaupun kata boleh rapat dah, orang tak ada rasa apa. Orang lebih selesa ni. Sedangkan agama ni bukan masalah ibadat, masalah taslim pada Allah, masalah ikut Nabi. Tapi orang tak ada rasa besar, tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Sedangkan Nabi kata, man wasalahu wasalahu Allah, wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Siapa dia sama dengan Allah, siapa dia putus dengan Allah, tak ada rasa apa. Tak apa. Nabi kata fa inna tasbitu subuh min iqam. Siapa dia menyamakan sah, merapatkan sah ni termasuk mendirikan sembahyang. Kita kata tak apa, jaga pun. Ini panggil apa ni? Panggil menyakiti Allah dan Rasul. Menyakiti Allah dan Rasul. Ini surah Azab kita baca. Surah Azab ni. Mulut kata Allah Rasul, dah lagu lain. Mulut kata gitu, perbuatan lain. Ini bahaya. Tengok Allah SWT mana Nabi. Qul in dalaltu fa innama, kalau aku sesat daripada dia. Tapi kalau aku betul ni, Nabi betul apa? Sebab dipimpin oleh wahyu Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un qarib. Sungguh Allah Taala Maha mendengar, Maha hampir dengan hamba. Walau tara idh faz'u. Kalaulah kamu dapat lihat ni surah akhir surah ni, Allah Taala gambar pada Nabi tak, supaya orang Mekah dengar bila Nabi baca pada mereka ni terkesan. Sebenarnya ayat begini untuk menimbulkan khauf ya. Bila masuk khauf dalam hati kan tak? Wahyu tu ada manfaat lalu. Tak, wahyu ni hanya dapat difahami oleh orang yang takut pada Allah SWT. Orang yang khasyah. Tak, khasyah baru boleh. Semua kita baca surah Yasin kan? Lepas ni surah Yasin. Tak, Allah Taala semua sifat kan? Orang yang dapat faham Quran ni, dan orang yang mana takut pada Allah SWT. Sebab tu Allah Taala gambar gini surah di muka, walau tara idh faz'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib. Allah Taala beritahu, kalaulah kamu dapat lihat ketika mana mereka berada dalam ketakutan, depan azab dah. Ni pada masyarakat di depan hisab ni, di depan neraka. Kalaulah kamu dapat lihat ketika mana idh faz'u, faz'u kamu mereka berada dalam sangat ketakutan, fala fauta, tak ada dah, terlepas dah, tak lewat gabar dah. Wa ukhidhu min makanin qarib, mereka diambil, masa tu mereka dah hampir dengan neraka, ditangkap daripada tempat yang hampir. Wa qalu amanna bih, ketika itu mereka kata kami beriman dah. Wa anna lahumut tanawush. Allah Taala kata, mana kamu dah dulu masa atas dunia dulu. Tak boleh dah nak ambil lagu mana iman. Iman hanya bernilai masa atas dunia tu. Dia bila mati putus dengan dunia, jauh dah lah. Sebab Allah kata mim makanin ba'id, macam mana kamu nak ambil iman tu? Tak. Wa anna lahum at-tanawush. Tak nak dapat iman tu. Sedangkan iman yang bernilai di sisi Allah masa atas dunia, dia dunia bila mati makan ba'in, dak tempat yang sangat jauh. Wa qad kafaru bihi min qabl, sedangkan kamu kufur sebelum ni, dak kamu kufur dengan Quran, dengan Nabi sebelum ni. Wa yakdhifuna bil ghaib, dan kamu telah tengok Allah gambar, kamu telah tuduh macam-macam dak tentang wahyu, tentang Quran ni dak masa kamu tak nampak dulu. Min makanin ba'in, dak di dunia dulu, di dunia dulu. Wahila bainahum, maka dipisahkan di antara mereka daripada apa yang mereka nak, syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu ma yashtahun. Wahila bainahum, dihalal di antara mereka dengan perkara yang mana yang mereka teliu, yang nak gapo dia nak selamat, nak rahmat Allah Subhanahu, nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kama fu'ila bi asya, seperti mana dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bi asyaihim, dengan puak-puak mereka sebelum, golongan-golongan mereka sebelum ni. Innahum kanu fi syakkim murib, dan mereka sebenarnya ragu-ragu tentang akhirat, tentang akhirat. Surah Fatir pun Allah Taala mulakan dengan alhamdulillah. Surah Fatir. Ada Fatir pun ajib. Kalimah Fatir ni bukan semata-mata Allah SWT yang memulakan sesuatu tu tanpa contoh. Tapi Fatir ni dia ada makna mula-mula, menciptakan sesuatu mula-mula sekali tu Fatir. Orang yang mula-mula sekali buat satu dipanggil Fatir. Dalam surah apa dia? Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk Allah Taala suruh perhatikan, farji'il basar hal tara min futur. Futur kalimah yang sama. Situ terjemah kan cacat celah. Farji' basar, Allah Taala suruh perhati langit, Allah Taala buat langit begitu hebat. Suruh perhati langit, ada tak sempurna mana-mana. Tak sempurna, cacat. Tu futur. Maknanya futur ni maksud apa? Adakah pada kejayaan langit tu
Langit itu tak sempurna dari sudut kejadian dia. Mana kejadian sempurna. Jadi futur ni dia ada makna ke apa? Yang mana Allah SWT jadikan langit-langit dan bumi dan segala sesuatu ni, setiap benda ni ada fungsi dia, ada maksud dia. Tak ada saja-saja. Itu fatir sebenarnya. Dia yang mula-mula akan jadi sesuatu itu asal dah. Tapi sebenarnya fatir kan dia daripada kalimah fitrah kita, fitrah. Fitrah ni kan buat tabiat kita. Mana Allah SWT yang jadikan kita, lepas tu dia yang fatir kita, fitrah kita lagu mana. Setiap orang beza. Setiap orang beza. Tak. Minat beza, suka beza, semua ni itu fatir belakang tu. Tengok fatir Allah SWT. Hebat. Tak. Kecenderungan beza tak. Siapa tengok Allah Taala buat kan? Orang kita kan tak? Orang kita tengok pada orang kita comel. Fatir. Tak. Sebab tu ajib Allah SWT Maha Adil. Orang kita tengok kita, orang kita tengok retina kita biasa ya. Kita tengok. Orang kita tengok retina dia tu comel. Tak. Tengok rambut keriting gitu. Tak, itai gitu. Tak, dia nampak comel. Allah Taala buat. Dia ada fitrah dia. Dia ada fitrah dia. Dia ada fitrah dia. Itu fatir, tabiat dia. Jadi ini Allah SWT satu surah datang surah Fatir. Tak. Nak cerita tentang Allah SWT. Cerita tentang Sebab tu alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil khalaqas samawat wa ja'ala dzurriyyatan surah Al-An'am. Lepas tu alhamdulillah tentang Quran. Lepas tu alhamdulillah lahu ma fis milik dia belakang. Ni alhamdulillah dia jadikan makhluk juga semua kan. Dia fitrah makhluk binatang, monyet lagu ni, ikan lagu ni, semua ni Allah. Kita tak tahu lagu mana hebatnya Allah SWT. Tak. Singa lagu ni, rimau lagu ni, kancil lagu ni, arnak lagu ni, ikan lagu ni fatir, dia yang buat. Dia yang atur. Bagaimana ilmu Allah SWT tarbiyah manusia sendiri, anak kita sendiri, ni lagu ni. Tu fatir dia. Fatir ni yang mula-mula jadi kan manusia secara umum lagu ni, jin lagu ni, malaikat lagu ni. Semua ni fatir. Mana menjadikan ciptakan satu orang yang begitu. Ini fatir. Sebab tu kita tak nak gambar ya Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Allah SWT. Ni Allah. Cuma Allah Taala bagi basic ujian kita atas dunia dengan perintah dan larangan dia. Perintah dia berdasarkan ilmu dia, hikmah dia ni. Jadi payah kita ni ikut. Dengan keadaan, dengan setan, dengan sama-sama kita, dia punya waham dia punya tu. Ni ujian kita. Dari Quran cerita pada kita daripada Nuh sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah tunjuk pada kita lagu mana nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok daripada neraca gini. Neraca wahyu gini. Tak. Bagaimana sikap kita dengan perintah Allah. Kita jangan tengok perintah Allah SWT ni sebagai fakih. Ulama fakih kan tak? Kita buat keseluruhan agama macam tu. Tengok gitu tak? Satu ya terus tak pergi main masjid tu. Tak. Kita sembahyang Jumaat ni sunat ya. Fakih tak lagi dah kita. Fakih tak lagi dah. Dia silap faham. Walaupun dia kata dia fakih, tu fakih dia fakih. Lepas tu ustaz kok dia kata tak boleh, makruh. Tapi kalau talak tengok fakih gini fakih, makruh dia kata. Tapi kalau siapa tak boleh buat kerja, tak boleh nak pergi kerja dah, talak kerja, hilang makruh. Jadi sunat pula ni. Tengok tu fakih lagu tu. Fakih. Fakih istilah kita, bahaya lagu ni, bukan lagu tu. Tak. Ni orang bijak. Ini kalau fakih lagu ni saya munafik ni. Saya munafik. Tak. Tapi terang, kalau jadi TM gaji 1,500 nak mari lalu masjid. Mari lalu masjid. Tak ada sunat dah. Tak ada sunat. Tu pun mari tanya waktu tukar. Kalau tak tukar tak mari, tak ada TM tak mari. Ni munafik. Munafik. Tapi dia guna, dia kata fakih. Baru kata buat tak bukan wajib, sunat ya. Tengok bahaya. Bahaya keadaan lagu ni. Tak. Sebab tu kita Qurtubi, Ajib Qurtubi dan Ibnu Hajar Asqalani dia nakal daripada Qurtubi juga, syarah Imam Qurtubi, syarah Sahih Muslim. Dia beritahu manhaj para sahabat. Sahabat tak ada beza pun di antara sunnah, wajib, makruh. Sahabat bila sahabat daripada Nabi suruh ke ataupun Nabi buat, mereka buat. Mereka tak ada bicara dah. Mereka tak ada bicara. Ini asal. Sahabat tak ada beza. Ni tak apa sunat, tak apa tak buat. Ni tak wajib, ni kena buat. Sahabat tak ada mikir dia kata. Tak ada mikir. Lepas tu apa ulama kita, fuqaha kita buat lagu ni? Fuqaha buat lagu ni sebenarnya dengan
bila suatu amal tu telah terlepas dah. Nabi semaya akad takbir. Akad mula-mula. Daripada Auza'i, daripada Ibnu Umar, selain daripada Abu Hanifah kan, daripada Ibnu Mas'ud. Sahabat-sahabat lain bagi tahu Nabi bila semaya akad takbir masa mula, akad tangan. Kemudian masa nak rokok, kemudian bila bangun daripada rokok, kemudian daripada tasyahud awal, akad takbir. Jadi sahabat semaya lagu tu, tabi'in semaya lagu tu. Tapi kadang-kadang berlaku masa semaya tak ada orang kata tak ada lema tu, masa bangun daripada tasyahud awal tadi kan tak akad ni. Lagu mana? Benda tu dibaca oleh fuqaha, bila suatu amal tu terlepas berlaku, benda tu terlepas. Benda tu terlepas. Lagu mana nak buat ni? Kena ulang semula ke kena lagu mana ni? Maya tu sah ke tak sah? Jadi fuqaha bahas benar suatu yang timbul, benda tu hai'ah ke, benda tu sunat ke, benda tu sunat muakkad ke, benda tu wajib ke, benda tu rukun ke. Sebenarnya supaya bila satu orang yang semaya tak semaya seperti mana Nabi semaya tu tak, tinggal hal lagu ni kena ulang semula ke, kena gawat tak payah ulang ke, lagu mana keadaan dia tu. Jadi fuqaha dia kena bahas sebab orang kemudian mari tak faham. Jadi mereka bahas sebenarnya royak benda ni bahagi ke hak ni wajib, hak ni rukun, hak ni sunat ni sebenarnya supaya orang jelas bila tinggal hak ni tak apa, tak kena ulang semula. Dari sudut tu mereka tidak ada niat pun, tak ada munafik fuqaha pun daripada zaman tabi'in siapa ke zaman Ibnu Ishaq Ar-Razi Syirazi, sahibul Luma, tokoh dalam mazhab Syafi'i ni zaman kita, sezaman kita. Dia panggil muslim dunia ni, sanak dia tu. Sanak Syahul Adahlawi pun sambung ke dia juga. Ni orang-orang Melayu kita, orang Melayu kita ni. Yang syarah apa dia? Ambil daripada buat mata daripada kitab Muhazzab Imam Nawawi tu, dia buat mata dia, kitab Lumah. Dia pelajar kita buat ngaji. Tengok sirah dia, tengok sejarah hidup dia, tengok fuqaha tentang bagaimana mereka beramal. Mereka mana ada beza dari sudut amal masa tu. Yang keluar fatwa hak ni sunat, hak ni wajib ke tak? Mereka dari sudut amal tak ada beza di antara sunat dengan wajib. Tak ada beza. Orang kemudian zaman kita ni, tak apa. Semaya Jumaat ni sunat ya. Tak semaya Jumaat. Sebab tu masjid dulu tak hidup dulu. Masjid dulu pondok-pondok ada, tapi masjid tak hidup. Sebab fakih dah, tak perlu main. Fakih kita tu silap. Tak. Silap. Janggut ni sunat. Sebab tu guru cakap belakang. Janggut ni dia bahar-bahar, tengok bahar-bahar siapa? Tak apa. Langgar perintah Nabi. Langgar perintah Nabi. Sebab dia dulu fuqaha dulu siapa kalau sahibul Lumah tu tak ada beza ke. Mereka dari sudut perbahasan dalam kitab yang beza sunat sini. Tapi dari sudut amal mereka tak beza. Baca sirah mereka bagaimana ihtimam mereka dengan semaya Jumaat, dengan agama. Tak ada. Semua sepakat berlaku. Bahkan kita tahu kan ulama dulu kan, kalau ber dengan imam ni masih ulama. Mana dekor kan? Dulu. Ini tanggungjawab ulama ni bagi ber dengan ni. Bukan tanggungjawab ulama dah. Ulama berebut dulu. Tak dekor orang awal. Dulu berebut lah kau. Tak boleh jadi imam, jadi terbilah. Bawa besar ke dulu. Hatta benda sebab apa diwarisi daripada sahabat lagi. Hatta Sayyidina Umar, kalaulah tidak kena khilafah aku jadi bila. Sayyidina Umar kalau tidak kena khilafah, bahkan dia bagi kalau boleh dikumpulkan di antara khilafah dengan azan muazzin aku nak kumpulkan. Tapi tak boleh. Dia jadi imam kan? Tak. Begitu sekali para sahabat keinginan mereka untuk amal dak perintah Nabi. Bila Nabi bagi tu kelebihan azan kan, kelebihan azan ni begitu sekali. Tak, kelebihan azan. Bab muazzin ni yang mana didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya mereka fuqaha ni mereka dari sudut amalan mereka tidak beza ke di antara amalan ni sunat ke mana pun. Sabit daripada Nabi mereka buat belakang. Mereka buat belakang. Kita zaman kita ni Allahu akbar. Tak. Siapa bahas tu kan, siapa bunyi kata sunat tu tak apa. Tak buat, tak apa. Gapak sah ni sunat. Ana heran apa dah benda sunat ya. Nabi kata siapa dia rapat siapa dengan Allah, siapa putus sah. Jadi kerana istilah dia tu ni panggil zukhrufal qawli ghurura. Istilah yang dihias begitu indah sekali sehingga perkataan Nabi tu jadi tawa. Kata Nabi tu jadi tawa. Sedangkan ulama fuqaha yang buat istilah tu tak ada maksud itu, dia masuk lagu lain. Dia masuk. Ini bahaya. Sedangkan ni Allah SWT, ilmu Allah SWT, Fatir yang mencipta segala-galanya. Ni Allah Taala jelas kita tadi lagi.
Tak kata surah itu surah Makkiyah pula kita akan baca ni. Tak surah Sabah, surah Fatir, surah Yasin lepas ni. Kemudian surah Safat, kemudian surah Sad, kemudian surah Zumar, lepas tu Hawami. Dia dah tahu Hawami habis. Dia satu ni lah. Ingat kau dah Hawami. Tak terbukti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasahbihi. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan min ula. Radina billahi rabbil alamin. Muhammad nabiyyu rasulullah.